أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalau Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nascaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan, mereka terus menghebohkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan juga tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada mereka, tentulah kamu terbabah menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja, iaitu orang yang teguh imannya dan luah ilmunya di antara kamu. Bagian pertama daripada ayat yang kita baca ini menyuruh kita memerhati bertadabbur tentang Al-Quran. Makna dan maksudnya untuk diamalkan dengan baik, dipaham dengan baik, bukan betul huruf, betul tajwid saja. Memanglah betul huruf, betul tajwid itu wajib, tak dinafikan. Quran kalam Allah, kata Allah Ta'ala, dibaca dengan baik. Yang pentingnya hudal linnas. Quran ini petunjuk kepada manusia. Bila petunjuk, kita mestilah faham makna dan maksudnya. Mesti mengaji sama maksud ayat Quran. Hari ini orang tak beralih dah. Duduk betul bacaan je. Tak beralih bermakna Quran. Mesti ambil kira makna dan maksud. Sahabat-sahabat Nabi, dia tunggu Quran ni nak beramal dengan perintah Al-Quran, bukan nak baca saja. Kita ni nak baca saja, tak beramal. Itulah jadi celaru tu. Jadi tak orok, lemah. Tak ada kehebatan, tak ada kekuatan. Sahabat Nabi betul bacaan, faham dan beramal. Walau kana min 'inda ghairillahi la yajidu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ni bukan dari sisi Allah, kamu akan dapati banyak pertemuan antara satu sama lain. Mesti faham. Kalau orang tak faham ingat Quran ni, kadang-kadang ayat begini, macam-macam. Kadang-kadang kita kena sedar. Tiap-tiap ayat Quran tu ada sebab nuzul, sebab turun dia. Sebab yang khas dan sebab yang am. Kadang-kadang ayat Quran ni diturunkan ada nasih dan mansukh. Ayat yang dulu lain, yang kemudian lain. Berlawan. Tapi suasana dan keadaan berbeza. Ayat tentang arak dan judi. Yas'aluna 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka tanyamu kena arak dan judi. Kata arak dan judi itu dosa, mudarat, ada manfaat. Dosa dan mudarat lebih besar daripada manfaat dia. Ada manfaat juga rupanya arak ni. Kita ambil manfaat tu lah. Itu pada awal. Orang Arab ni kuat minum arak. Mabuk. Tuan tu ayat tu dulu. Arak ni banyak mudarat. Manfaat sikit. Kemudian wala taqrabus salat wa antum sugara. Jangan hampir sembahyang, jangan sembahyang bila dalam keadaan mabuk. Tunggu ayat yang berikut. Dalam keadaan mabuk jangan sembahyang. Maknanya belum sembahyang boleh kedarah arak lah. Itu ada ayat tu.
Ini semua ayat dia nasahkan. Dibatalkan hukumnya. Setelah turun ayat berikut. Innamal khamru wal rizqu min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqu min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib. Anak panah untuk melihat nasib. Keji amalan syaitan. Jauhkan dia. Diharamkan semuanya. Pada awalnya, tak diharamkan terus. Lepas itu ada ayat ni. Ada nansih dan ada mansuh. Ayat yang dinasahkan hukumnya, bacaannya masih ada. Orang tali guna ni lah. Ada apa dah minarak belum sembahyang. Ayat ni hukum tak ada lagi. Bacaan saja. Ini kena tahu. Jadi kena mengaji ilmu yang berkait dengan Quran. Nasih, mansuh. Sebab turun ayat kita kena tahu. Ayat mengatakan daging babi haram. Ada ayat pula keadaan darurat diizinkan. Darurat. Selamatkan nyawa lebih penting dulu. Allah izin kena selamatkan nyawa. Mengikut qada yang patut. Tak ada makanan lain, tak makan, mati. Ini kena faham hukum-hukum dia. Termasuklah hukum jenayah. Hukum jenayah, buat jenayah, bunuh orang dan sebagainya. Ada hukum dalam Quran. Undang-undang antarabangsa ada dalam Quran. Peraturan ekonomi ada dalam Quran. Dan kita kena faham. Semua urusan hidup kita ada petunjuk dalam Quran. Yang kena faham. Dan sebab itu bukan sahaja kita betul bacaan dia, kena faham perintah-perintah dalam Quran. Quran adalah perintah Allah Ta'ala suruh kita amal. Ikut petunjuk dia. Bila orang tinggal petunjuk Quran, huru-hara, curi banyak, merapok banyak, macam-macam berlaku. Kerana tak ikut Quran, penyakit pun banyak. Kerana tak ikut petunjuk Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Wa idza ja'um, ada sahabat-sahabat balah berkenaan dengan hukum. Tak faham Quran, Nabi marah. Kalau tak faham, kena mengaji, tanya orang alim. Tanya orang alim, tanya orang yang tahu. Jangan faham baca-baca terjemahan, faham pakar akal otak sendiri, tak boleh. Terjemahan dia saja tak cukup. Kena ada ulumul Quran yang berkait dengan sebab turun dia, nasah, mansuh dan sebagainya. Nahwu, saraf, balaghah berkait dengan ilmu. Ikhtilaf ni, ikhtilaf dalam masalah hukum hakam yang berbeza. Bukan masalah qiraat yang berbeza. Qiraat berbeza itu tadi masalah. Qiraat berbeza ni kerana lahjah. Pelak orang Arab, orang Quraisy lain, orang sini lain, ni lain. Nabi izinkan. Sebab itu adanya qiraat ni, Nabi izin. Hafal, warat, qulun, macam-macam. Itu diizinkan oleh Nabi, tak jadi masalah. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Yang masalahnya masalah hukum dia, peraturan dia. Ini kena faham. Dan hari ini banyak orang tinggal ada hukum Quran. Baca saja. Quran menyelesaikan masalah. Bila kita tinggal penyelesaian masalah, jadi masalah lah. Satu masalah, kenaikan harga barang. Macam-macam. Harga barang mahal. Ini kerana tak ikut Quran lah. Tak ikut hukum dia. Berlakunya penyakit, berlakunya ini kerana tak ikut larangan Quran. Patah larang dia menyebabkan penyakit, menyebabkan huru-hara. Bukan sahaja masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah politik. Ini kerana tak ikut petunjuk Quran. Quran tunjuk semua perkara. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Bila mari suatu perkara, dapat berita, terus cakap selalu. Belum tentu benar dan salah. Sama ada berita keamanan, berita ketakutan, berita huru-hara. Kena teliti dulu berita itu benar atau tidak. Khususnya di zaman sekarang, zaman media. Langit terbuka. Saya buat berita mudah sangat seluruh pelosok dunia. Tak betul, lawak, bohong, saya buat. Terus saya buat. Ini celaka zaman sekarang ni. Bala, bencana. Menimpa dunia. Tuhan beri peringatan. Bila mari apa-apa berita, jangan cepat-cepat sangat terima berita itu. Kadang-kadang berlawang sama sendiri, kelahi sama sendiri, kerana dengar berita orang buat. Tak boleh.
Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka rojokkan kepada Rasulullah SAW, zaman Nabi ada. Lemari rojok kepada Nabi. Rojok. Macam mana ni pandangan ni? Wa ila ulil amri, ulil amri ila pemimpin. Sama ada pemimpin yang memerintah ataupun ulama. Pemerintah yang melaksanakan hukum. Ulama yang memelihara ilmu hukum itu. Ini dua golongan. Ulil amri. Ulama yang memelihara ilmu hukum. Pemerintah yang melaksanakan hukum. Dua ni. Yang memang kata, Inna Allah yaz'amu bil sultan ma la yaz'amu bil Quran. Allah Ta'ala kadang-kadang bertindak dengan kuasa pemerintah. Apa yang tidak boleh ditindakkan oleh Al-Quran. Quran sebut saja, baca saja. Tapi melaksanakan, pemerintah kena laksana. Kalau Quran suruh orang tak ikut. Kena ada pemerintah yang bertindak. Hukum orang tak ikut ni. Ini pemerintah. Dan sebab itu kena ada Quran, ada pemerintah. Dua-dua gabungan ini. Sayyidina Uthman kata. Apa yang Quran tak boleh dilaksanakan, diikuti pemerintah yang mendukungnya. Melaksanakan Quran itu. Kena ada pemerintah. Dan sebab itu orang Islam wajib memilih kerajaan. Memilih pemerintah yang melaksanakan hukum Quran itu. Wajib. Bukan sunat, wajib. Ini tak boleh. Yang menjaga urusan hukum Allah Ta'ala. Kalau balik kepada mereka yang menjaga urusan, sama ada pemerintah, pemimpin, ataupun ulama yang menjaga hukum, nasai mereka boleh menetapkan keputusan yang benar. Barulah selamat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidak kerana kurnia Allah kepada kamu dan rahmatnya, habis kamu ikut syaitan mereka. Tuhan kesian. Suasana yang celaru, orang Islam huru-hara, pemerintah Islam tak ada, ulama pun bercelaru. Macam mana nak buat? Kadang-kadang dengan sebab kita rapat dengan Tuhan, Tuhan jaga juga. Kalau tidak, habis tak ada orang Islam ikut syaitan berlaku. Kurnia Allah nak jaga kamu. Tetapi dalam Allah Ta'ala jaga kita, kita jaga kita lah. Kena pelihara ilmu agama ni. Pelihara orang yang berkuasa melaksanakan agama ini. Ini tanggungjawab yang besar. Kita kena sedar. Ayat ni memberi peringatan dalam perkara yang tersebut. Wallahu a'lam.